أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولنفتتح المجلس بأم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. Yang bermaksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama pada malam ini yang saya kasihi tuan imam yang bertugas barisan imam-imam ahli jawatan kuasa Masjid Ridwaniyah Kuala Kangsar, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa kepada Abang Abu Bakar daripada page audio kuliah. Yang tuan-tuan boleh lihat page ini, ramai ustaz-ustaz, ulama-ulama dengan pelbagai ilmu di dalamnya. So tuan-tuan bolehlah ya nanti balik tengok page audio kuliah ini insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, setelah beberapa lama kita tak dapat bersama oleh kerana PKP ni, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Silsilah Amalan Hati. Hari itu kita berhenti pada muka surat 9. Tuan-tuan boleh buka muka surat 9, iftah safhah at-tasyi'ah. Ya, buka muka surat yang ke-9, page 9 kata orang putih, iaitu pada hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini selalu hadis kita dengar hadis ni. Ya, dalam matan arba'in, kitab matan arba'in ni tuan-tuan, kita jumpa hadis ni yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita lihat dalam mana-mana kitab yang membicarakan apa jua ilmu, kebanyakan muallif yang mengarang kitab ini akan meletakkan hadis ini fi muqaddimati kitab, pada muqaddimah permulaan kitab. Kenapa tuan-tuan? Kerana hadis ini merupakan suatu hadis yang amat penting. Tengok dia kata situ, ini adalah hadis yang lebih penting. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan tunjuk ajar kepada kita pada setiap amal peribadatan di dalam solat, puasa, haji maupun ibadat yang lain. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam syarah hadis mengatakan anna sa'ira a'malil qulub la tu'tabaru syar'an illa binniyat. Setiap perbuatan ibadat kalau tidak diniatkan dengan hati, maka tidak dinamakan ia sebagai niat yang diterima. Itu kena faham tuan-tuan. Sebab tu kita lihat bila habis Ramadan,
diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Timbul masalah tuan-tuan, unaka muskilatun, ada satu masalah bila orang bertanya, ustaz, kalau kita buat puasa qada, boleh tak kita niatkan sekali dengan puasa 6 Syawal ni? Soalan dia tuan-tuan. Maka jumhur ulama menyatakan tuan-tuan, satu ibadat, satu je niat dia. Maknanya kalau kita nak buat puasa 6 ni tuan-tuan, kita buat puasa 6 sahaja niatnya. Kalau kita ini ada puasa yang nak diqadakan, maka wajib dahulukan ayyuqaddima, apa dia tuan-tuan, mendahulukan apa dia yang wajib hutang, apa dia itu qada. Habis puasa qada, barulah kita buat 6 Syawal. Contoh, kalau ada 6 hari yang kita kena qada, campur 6 hari lagi tuan-tuan, 12 puasa yang kita kena buat dalam bulan Syawal. Walakin, tetapi ada juga fatwa tuan-tuan daripada para ulama yang menyatakan niat satu je puasa qada, la'alla, mudah-mudahan, la'alla, mudah-mudahan kita dapat sekali dengan puasa 6 pada bulan Syawal, dengan syarat puasa itu mencukupi bilangan 6 hari dalam bulan Syawal. Tetapi jumhur mengatakan satu ibadat, satu je niat. Itu kena faham tuan-tuan ya. Wa anna ma'nal hadisi amalun niat khairun min amal jarihah. Maknanya apa tuan-tuan? Niat itu lebih besar, lebih penting daripada perbuatan anggota badan. Sebab tuan-tuan, kalau anggota badan buat macam ibadat, buat macam sedekah, tapi bukan kerana Allah niatnya, fala yushabu, tidak diberikan pahala. Ya'ani fala syawabu lahu, tak ada pahala baginya. Tuan-tuan ambil note 50, lipat, masuk dalam tabung masjid. Kalau tuan-tuan tidak berniat, aku niat ini untuk memberi sedekah, aku niat ini untuk pengurusan masjid, aku niat ini masjid boleh gunakan untuk pengajian program-program Islam, aku niat ini supaya masjid dapat membayar bil elektrik kalau mahal, aku niat ini, semua ini adalah ibadat, mudah-mudahan Allah terima ianya sebagai ibadat kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Tapi kalau tuan-tuan masuk je duit dalam tabung, orang tanya, derma ni, niat apa derma ni? Dia pun tak tahu. Dia kata, entahlah, aku saja-saja masuknya. Macam orang hilang ingatan tuan-tuan, lost memory. Maka ulama mengatakan tidak ada pahala baginya. Sebab apa? Amalan jarihah, jawarih, amalan anggota badan, kalau tidak disertai dengan aniyatu bil qalbi, la yasi'u, tidak diterima, tak sah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ya, malam ni datang, saya banyak kali sebut dah, datang kerana siapa, kerana apa? Adakah malam ni datang kerana tak tahan di rumah, isteri dah bising, abang bila nak pergi pengajian? Oh abang, hari tu boleh lah buat alasan PKP, tak boleh semayang jemaah di rumah ni, dah boleh dah bang, ikut kapasiti ruang solat. Jomlah bang. Abang takut ada rablok. Tuan-tuan duduk belah-belah ini takut ada rablok. Saya daripada Ipoh pun tuan-tuan ada rablok juga, tapi tengok kami pakai kepiah jubah, apa kata polis tu? Polis perempuan pula tu, mudah tuan-tuan. Tak juga dia tahan, duk tanya sikit-sikit tuan-tuan, kok boleh berkenalan, minta nombor telefonnya. Tak ada, nak ditarik, jalan-jalan. Isim melepas aku melainkan. Kita datang kerana apa? Kerana isteri marah, isteri bising di rumah, maka datang hari ini tuan-tuan, fala sawabulahu, tidak dapat pahala. Pasal apa? Bukan kerana Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan yang datang hari ini sebab nak salat jamaah niatnya, Allahu Rabbi tuan-tuan.
Yang dikatakan salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah tu. Solat jamaah lebih baik daripada solat bersendirian, itu lebih pahalanya 27 kali ganda, tuan-tuan. So kata ulama ni, tuan-tuan, kalau tengok dalam kitab hadis mengatakan 27 tu bukan kita datang-datang terus dapat 27, no. 27 ni, tuan-tuan, dikira daripada min bidayah, daripada permulaan kita nak mengerjakan solat. Daripada bila ni, tuan-tuan? Daripada kita mula mengambil wuduk. Fa ahsinul wuduk, ambil wuduk dengan sempurna, basuh muka ni, tuan-tuan, dengan sempurna, basuh tangan anggota wuduk ni dengan sempurna, basuh kepala, basuh hingga ke kaki, tuan-tuan. Kemudian kita masukkan pulak yang sunat. Telinga ni sunat, tapi masukkan juga sekali. Kemudian tuan-tuan dah ambil wuduk, berpakaian, tuan-tuan. Kemudian kasratul khuta ilal masjid. Apa dia, tuan-tuan? Banyaknya melangkah pergi ke masjid. Tu termasuk dalam 27 kali ganda baca cara hadis ni, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan daripada jauh, ada yang daripada Jawang ke, ada yang daripada Sungai Siput macam Abang Abu ni, tak bolehlah jalan kaki, tuan-tuan. Nak pahala jalan kaki bila nak sampainya? Mangkor, kata orang. Kata orang parit Raban Tebin dibuatnya. Jangan. So ada orang tanya pula, Ustaz, hadis ni menunjukkan fadilah al-mashyu, fadilah berjalan kaki, al-mashyu birrijli. Habis ni, Ustaz, bila kita naik kenderaan tak dapatlah fadilat ni, tak dapatlah pahala ni ke macam mana, Ustaz? Tuan-tuan rahmati Allah, yang Nabi sebut berjalan kaki ini kawasan yang berdekatan, macam seberang jalan ni je. Tapi bagi yang jauh ni, tuan-tuan, sekiranya ia berkenderaan, ulama ada menyatakan fi ra'yul ba'dul ulama, dia mendapat fadilat ini walaupun dia berkenderaan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana ianya dikira sebagai hadir lillahi ta'ala, hadir untuk beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Tapi kalau dekat-dekat sini pun, tuan-tuan, tengok keadaan jugalah. Kalau kaki tergaut, tak payahlah. Sekarang kata orang parit, terjerangkang dalam longkang, tuan-tuan. Ya? Pasal apa? Kaki gaut, paksa juga nak dapat. Tuan-tuan rahmati Allah, ini menceritakan min fadail, fadilat bersolat jamaah bermula daripada kita berwuduk, kita berjalan ke masjid, kita duduk najlisu lil i'tikaf, duduk dalam masjid ni tadi, tuan-tuan, niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, dapat pahala 27 kali ganda ni. Sehinggalah, tuan-tuan, muazzin azan Allah, kita menjawab azan tu juga termasuk, kata ulama, nak dapat 27 ni. Kita buat solat qabliyah ni, tuan-tuan, kemudian diiqamahkan, kita menjawab iqamah, kita bangun, tuan-tuan, untuk mengerjakan salat, melaksanakan salat dengan baik, dengan khusyuk, baru boleh dapat 27. Bukan boleh dapat begitu sahaja. Semuanya ini, tuan-tuan, kena buat di atas dasar innamal a'malu binniyat. Tu baik. La yajuzu talaffuzu binniyat lakinnaha mustahsanatun istahabbaha al-masyayikh li isti'ana ala istikhdari niyah liman ahtaja ilaiha. Apa makna, tuan-tuan? Kita kena beza antara niat dengan lafaz. Ni kata ulama masyayikh. Ada kekeliruan, tuan-tuan, orang yang tak tahu beza antara niat dengan lafaz. Tuan-tuan, lafaz tu apa dia? Yang usalli fardal maghribi thalasa raka'atin ma'muman adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu lafaz. Apa yang dikatakan oleh ulama sebagai niat di sini, tuan-tuan, yang dinamakan niat itu yang lintasan hati, itu niat. Kenapa, tuan-tuan, menjawab iqamah? Sebab nak solat. Solat apa? Maghrib. Niatlah tu.
Kenapa tuan-tuan bangun berdiri betul ni, berdiri ni kerana apa? Nak solat maghrib. Niatlah tu. Lintasan hati. Macam kita nak minum lah. Ya? Tuan-tuan, tak payah saya ucap dengan lafaz niat nak minum. Sahaja aku minum air ini kerana Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Nak minum? Minum. Itulah niat. Tetapi apa guna lafaz ni tuan-tuan? Lafaz ini katanya ulama lakin lahu mahmalun indana mukhtassun bimanitulia biwaswasati. Orang yang kena baca lafaz ni siapa? Orang yang kuat waswas dia. Usalli fardhan maghribi salasa rakaat. Usalli fardhan maghribi thalasa. Jenuh nak nyebut. Thalatha, sin ke sin? Dia sebut dah thalatha, tapi setan ni datang, itu sin tu salasa. Usalli balik, usalli fardal maghribi thalatha. Allah, udah Allah, usalli balik tuan-tuan. Ni orang teruk was-wasnya. Mula-mula memang setan tu kacau, lama-lama setan pun boring nak kacau tuan-tuan. Pasal apa? Teruk daripada setan was-wasnya lagi. Jangan marah tuan-tuan. Ada sahabat tuan-tuan dulu nak ambil wuduk tu, dia ni was-was dia cukup kuat. Ustaz kami selalu tegur, tapi dia tak boleh buang. Was-was ni tuan-tuan, maknanya dia tak ada keyakinan. Bukan niat nak ambil wuduk tuan-tuan, dia was-was. Air dalam kolam tu pun dia was-was, punya teruk. Kita tengok air kolam tu jernih, tapi apa dia buat tuan-tuan? Dia kuak kopi tu dengan tangannya. Dah apa berenang kuak lentang, kuak menerak ni tuan-tuan. Kita pun kata pasal apa Syekh? Apa dalam air tu? Tak nampak apa pun. Tak, aku rasa macam air ni ada abuk lah. Was-wasnya teruk tuan-tuan. Sampai ustaz yang datang tengok ni, ustaz kata macam ni lah, kalau nak hilangkan hamba Allah ni punya was-was, kita angkat ramai-ramai celum dia dalam kolam tuan-tuan. Tapi macam tu. Was-was ni kena lawan tuan-tuan. Kalau tidak, dia jadi bala. Tuan-tuan rahmati Allah, tu ada cerita ni, cerita tuan-tuan. Di satu RNR Lebuh Raya. Seorang ya, dia ni nak semayang tuan-tuan, mula dia seorang. Tak apalah. Bila dia nak semayang ni tuan-tuan, maghrib, ada seorang lagi mak rockers, rambut panjang, zaman Isabella punya cerita tuan-tuan. Ni. Tentara mati Allah. Jadi mak rock ni pun tanya dengan Pak Haji ni, semayang maghrib ni jamak ada kena jamak ni. Okey, tak apa, saya pun jamak juga, jamak qasar, ikut ikut belakang Haji lah jadi imam, tengok pakai kepiah baju Melayu. Haji ni pun tuan-tuan, dia pun pergi ke depan menjadi imam, mak rock ni duduk belakang dia, duduk tepi dia, belah kanan. Tapi masalah tuan-tuan, pasal apa? Pasal Pak Haji ni dia was-was. Ni masalah usalli fardhan maghrib, usalli ya Allah, teruk no. Allah, tiba-tiba tuan-tuan usalli balik tuan-tuan. So makruk ni tuan-tuan, sambil dia nak khusyuk, dia tak jadi khusyuk lah, pasal dia tak boleh nak angkat takbir lagi, nak jadi makmum. Dia pun usah tengok apa, Pak Haji ni teruk sangat ni, setan duk kacau teruk sangat ni. Tuan-tuan mati Allah, tengok Pak Haji ni usalli ni, makrukah ni tuan-tuan tepuk bau Pak Haji. Saya kata Pak Haji macam ni lah, Pak Haji duk belakang jadi makmum, biar saya jadi imam. Orang utara tuan-tuan. Pak Haji ni tengok dari atas sampai bawah tuan-tuan. Pasal apa? Pakai selojing ketat zaman rok kapok ni, rambut panjang. Pak Haji ni tengok, Pak Haji ni tanya, boleh ke? Beres, duk diam-diam belakang tuan-tuan. Pak Haji ni pun jadi makmum tuan-tuan, makruk ni pun dia jadi imam. Memang tuan-tuan, dia tak was-was, dia punya bacaan niat elok, terus Allahu Akbar. Tapi masalah tuan-tuan, pasal apa? Makruk ni toleh belakang, tengok Pak Haji tu, sambil dia kata, tengok Pak Haji sekali dah. Pak Haji ni kata, tak apalah, tak buat-buat, tapi bengong. Pasal apa lah semayang mana boleh bercakap tuan-tuan.
Ni cerita wah-wah tuan-tuan, nampak macam kelakar, tapi ini sebenarnya satu sarkazm, sindiran kepada orang yang wah-wah ni. Lepas tu kata ulama tuan-tuan, niat ni untuk siapa? Niat ini orang yang bimanitulia biwaswasati. Orang yang diuji dengan was-was, dengan ragu-ragu fi tahsilin niat untuk mendapatkan niat itu. Bagi orang yang tak ada perasaan was-was, tafadhal, silakan lintasan hati itu. Tapi kalau tuan-tuan rasa susah nak niat tanpa lafaz, maka tuan-tuan kadang-kadang kata ulama boleh menjadi wajib membaca lafaz tu. Okey? Baik, kita tengok hadis yang seterusnya. Demikian juga pembangkitan manusia. Baginda SAW juga bersabda, hadis yang kedua dia, man ghaza fi sabilillah walam yanwi ila iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berperang di jalan Allah dan dia tidak meniatkannya selain untuk mendapatkan ikat kepala, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita tengok pada syarah hadis ini, ulama hadis mengatakan min kamalidin al-mar'i ay yaj'ala hayatahu kullaha lillah. Di antara kesempurnaan beragama seseorang itu, dia menjadikan seluruh hidupnya itu untuk Allah. Ni kita tengok tuan-tuan, dalam lagu yang memuja cinta ni, banyak yang menjauhkan kita daripada Allah. Kau ku cinta dari seluruh ragaku. Tuan-tuan, menyatakan sesama makhluk tentang cinta dia lebih daripada segala-galanya. Apakah dia tidak ada niat untuk apa dia tuan-tuan? Menjadikan Allah Ta'ala itu yang pertama. Ini masalah ni tuan. Sebab itu berhati-hati tuan-tuan dalam kita nak buat amalan, walaupun amalan itu amalan yang pada dasarnya, pada mata zahirnya seolah-olah berjuang di jalan Allah. Jaga, nampak macam berjuang di jalan Allah, tapi rupa-rupanya dia mempunyai niat yang lain. Wa anna tahsilahu minal ibadati fid dunya la yakunu illa tam'an fima 'indallahi fil akhirah. Tuan-tuan, bagaimana nak dapat buat ibadat, buat satu pekerjaan, amal itu kerana Allah Ta'ala? Ulama bagi jalan tuan-tuan, catat benda ini. Bagaimana tuan-tuan? Dalam hati ini mesti ada tam'an fima 'indallahi fil akhirah, tamak kepada pahala yang Allah sediakan untuk kita masuk ke dalam syurga. Kena ada tamak. Tamak ni tak boleh tuan-tuan. Tamak ni tuan-tuan, kalau dalam fi umurid dunia, kerana benda-benda dunia, tak boleh, mamnu'. Tetapi kalau kita tamak tuan-tuan, kenapa datang malam ini? Supaya Allah bagi pahala 27 kali ganda. Pasal apa tu? Aku nak masuk syurga Allah kerana Allah. Itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa bab qabliyah lepas tu ba'diyah ni? Betul tuan-tuan, ada ulama menyatakan Nabi buat qabliyah fi darihi au fi baitihi. Nabi buat qabliyah ni tuan-tuan, sunat, solat sunat 2 rakaat sebelum maghrib atau sebelum solat-solat ni di rumahnya. Tapi kita tuan-tuan kena ingat, rumah Nabi dan masjid hanya bersebelahan. Ada ulama mengatakan kalau Nabi keluar je daripada rumahnya, itulah masjid. Tapi kalau kita tuan-tuan, rumah jauh, nak buat solat qabliyah ini di rumah dulu, lepas tu nak datang solat jamaah, jenuh. Pasal apa? Kita sampai-sampai orang dah habis solat maghrib lah tuan-tuan. Maka buatlah di masjid. Tengok ya, perbahasan ulama. Ustaz, ada pula tanya, buat di masjid ni ustaz, kalau kita tengok dalam kitab Riyadhus Salihin Imamul Ghazali, ditakuti ustaz boleh mendatangkan riak. Jangan. Tu kadang-kadang tuan-tuan, ada orang nak semayang ba'diyah, qabliyah, ba'diyah ni tuan-tuan, terutamanya ba'diyah, dia cari tempat yang tersorok-sorok.
Kalau mimbar yang tangga tinggi, tuan-tuan, kita tengok-tengok bawah mimbar tu ada orang semayang. Bila tanya siapa semayang bawah mimbar tu, untuk mengelakkan riak, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, ulama menyatakan memang pada mula-mula kita buat solat ni, qabliyah ba'diyah ni, mula-mula memang dia akan ada rasa macam diperhatikan orang. Betul tak dia nak? Bila kita bangun salli sunnatan, Allah tambah yang takbir jenis Syekh Maulana wali-wali Allah, Allahu Akbar. Orang, siapa ni? Dengan serban dia, dengan jubah dia, dengan burdah dia, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Orang pun fi bidayah, kata ulama, pada mula-mula memang tuan-tuan kita rasa tak khusyuk. Pasal apa? Takut orang tengok kita punya ibadat. Sebab qabliyah ba'diyah ni tuan-tuan, solat awabin ni, solat-solat sunat ini adalah siriyah. Lebih baik al-afdalu kita buat dalam keadaan na'malwa fi siriyah. Apa dia? Dalam keadaan secretly, rahsia. Sebab tu Nabi buat di rumah. Tetapi tuan-tuan, bagi kita yang jarak jauh daripada masjid, mana boleh kita nak buat solat ini di rumah, tuan-tuan? Mesti buat di masjid. Kata ulama, fi bidayatan, pada mula-mula mesti akan rasa macam tak syok, rasa macam tak best, rasa macam tak ikhlas. Tetapi lama kelamaan tuan-tuan, in yulazimahu, kalau dia melazimkan perbuatan solat qabliyah ba'diyah ni tuan-tuan, lama kelamaan dia akan menjadi ikhlas. Ni kata ulama, don't worry. Kadang kita rasa risau tuan-tuan, takut-takut aku semayang tadi, ada orang tuan-tuan dia semayang solat tahiyatul masjid, lepas tu qabliyah, solat garang ba'diyah, dia rasa macam aku tak tahu lah dapat pahala ke malam ni. Pasal apa? Aku tengok orang duk tengok aku ni macam tak ikhlas. Mula-mula akan rasa macam tu. Lama kelamaan bila melazimi perbuatan tersebut, dia akan menjadi ikhlas. Ini tak? Sebab saya hari tu mengajar di satu tempat, ada seorang hamba Allah, dia bagi tahu, ustaz, solat ni, dia nak tunjuk dia palim juga. Solat ni ustaz, buka dalam kitab, dia pun sebut nama kitab. Qabliyah ba'diyah ni ustaz, dia dibuat secara rahsia ustaz, bukan di depan orang. Laisa bi amamil jami', amamal jami'. La ya ustaz. Sirian ustaz, secara rahsia ustaz, kena buat solat sunat ni. Sebab diketakuti ustaz, kalau kita buat solat sunat ni, macam kita ni riak, macam kita ni nak menunjuk-nunjuk. Tambah yang lepas isyak semayang tak henti-henti tu solat sunatnya, lepas qabliyah ada pula naik pula lain. Lamanya macam riak je tu ustaz. Dia tanya apa yang panjang sangat solat sunat tu? Masuk witir pun bakal masjid. Witir di rumah lah bro. Tuan-tuan, jangan gaduh benda-benda ni tuan-tuan. Kerana apa? Ulama' dah jawab dah. Kalau rumah kita tuan-tuan membenarkan kita apa dia untuk membuat solat sunat qabliyah ba'diyah ini di rumah, silakan. Tapi kalau tak berkesempatan dan kita tak nak hilang pahala ni tuan-tuan, buatlah di masjid. So jangan gaduh, jangan tuan-tuan kita menunjukkan apa dia kepandaian kita dalam benda yang sebenarnya kita tak pakar. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, kita ada jenazah malam ni ya. Okey, mungkin kita akan tak ada lama sangat tuan-tuan ya. Baik. Kata ulama hadis ini, man arada khuruja ilal jihad wala yanwi illa iqalan ayu walam yaqsid min jihadihi hadza illa al-ghanimah. Kata ulama, barang siapa yang dia ini pergi keluar walaupun namanya berjihad, tuan-tuan, walaupun namanya jihadu fi sabilillah,
Tetapi bila keluarnya itu tuan-tuan, dia tak ada niat lain melainkan innal ghanimah, melainkan dia nak mendapatkan harta rampasan perang, yakni keduniaan dunia, maka pahalanya tidak ada tuan-tuan. Ni takut ni. Saya datang malam ni tuan-tuan daripada Ipoh, hampir orang kata dekat setengah jam, 30 minit ataupun 30 minit setengah jam lah, atau 35 minit. Lambat sikit sampai sini sebab ada roadblock dekat keluar tol, susur keluar tadi tuan-tuan. Apa niat dia? Ni takut ni. Apa niat? Adakah saya datang sini tuan-tuan adalah kerana saya nak jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah, menyampaikan ilmu? Ataupun tuan-tuan saya datang ke sini supaya saya dapat duit sagu hati malam ni? Payah juga jadi ustaz ni. Sebab itu tuan-tuan, saya tak suka sebut duit sagu hati. Bila orang tanya saya, ustaz datang ceramah tempat kami, berapa bayaran sagu hati? Aku cukup pantang orang tanya soalan tu. Sebab tu tuan-tuan, Tok Guru saya ajar, jangan sebut duit sagu hati, tapi sebut duit minyak. Kita jadi ikhlas. Bayaran ni untuk apa? Untuk bayaran kita nak bergerak, kena isi minyak, duit minyak. InsyaAllah ente ikhlas, kata Tok Guru saya. Tapi kalau ente sebut duit sagu hati, nanti ada orang angkat kenin. Ada masuk. Aku empuk dengan botol ni kan tuan-tuan. Selalu minduk. Patutlah ustaz pakai kereta mewah. Tengoklah berapa ceramah dia sapu. Sekali ceramah dia datang, berapa dia ambil. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa tersindir dengan perkataan-perkataan ini, dialog-dialog ini. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, ia merupakan satu cabaran muhasabah bagi ustaz. Betulkah kata orang ini? Adakah aku datang malam ini? Kenapa sanggup datang daripada Ipoh? Tuan-tuan, baik saya batalkan yang luar Ipoh ni, saya tak ambil dah. Pasal apa saya tak ambil tuan-tuan? Saya 2 Ipoh ni 2 tempat je tuan-tuan. Pertama di Padang Kanga, layang kiri Parit. Kedua Kuala Kangsar. Ni 2 je tuan-tuan di luar Ipoh yang saya hadir. Sebab apa? Sebab kedua-dua tempat ini ramai orang yang nakkan ilmu, terpaksa datang. Yang lain semua dalam Ipoh tuan-tuan. Pasal apa? Saya takut tuan-tuan, kalau saya pergi jauh-jauh ni, pasal apa? Lagi jauh, masafah ba'idah wal fulusu kathira. Takut ni tuan-tuan, bukan senang. Lagi jauh aku pergi, lagi besar bayaran dia. Lagi jauh aku pergi, lagi banyak dia punya sagu hati. Oh, bahaya tuan-tuan. Esok di akhirat Allah tanya, kamu pergi mengajar ilmu? Ya. Atas niat apa ni? Atas niat jihadu fi sabilillah, atas niat berjihad di jalan Allah. Kata Allah, kazabta, bohong, you are liar. Kenapa kamu datang? Sebab nak dapat bayaran lumayan. Ni takut tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan nak jadi orang yang berdakwah pada jalan Allah. Kalau tak ada ghanimah ni, bukan senang. Itu saya lah tuan-tuan. Orang-orang lain mungkin lain dia punya pendekatan dia. Tapi bagi saya tuan-tuan, takut-takut termasuk dalam hadis ni. Apa dia? Kita berjihad di jalan Allah itu bukan kerana apa? Melainkan ghanimah. Kerana apa dia? Keuntungan. Ada orang tanya saya tuan-tuan, suruh buat satu ceramah bab orang-orang selebriti agama menyampaikan bantuan bukan ikhlas kerana Allah Ta'ala, tapi kerana nak like. Allah, aku cukup tak suka tajuk ni tuan-tuan. Saya kata sebab apa? Kalau saya syarahkan tajuk ini akan membawa pelbagai persepsi yang negatif. So tak payahlah. Tuan-tuan rahmati Allah, apa hukum kita buat satu kebajikan, satu charity, kita sampaikan bantuan pada fuqara wal masyakin, kita sampaikan bantuan kepada fakir miskin ni tuan-tuan.
dan kita rakamkan dalam Facebook, dalam YouTube, dalam Instagram, dalam apa-apa jua medium dalam internet ni tuan-tuan, bagaimana nak kira ikhlas ke tak ikhlas? So tuan-tuan mati Allah, saya tidak mahu mempertikaikan niat seseorang, others intention. It is between him and Allah Almighty. Itu antara dia dengan Allah yang maha berkuasa tuan-tuan. Allah itu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang kamu simpan dalam hati itu. Ikhlas tak ikhlas, itu kerja Allah, bukan kita untuk mentafsirkan tuan-tuan. Tapi Allah beri panduan melalui Al-Quran. Allah beri panduan tuan-tuan melalui hadis Nabi-Nya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adza. Antaranya Allah sebut bagaimana nak tahu kita ikhlas tak ikhlas tuan-tuan. Pertama, bila kita buat namanya sedekah, charity, bantuan, apa sajalah, jangan diikuti dengan azar. Makna azar ni tuan-tuan, kita buat rungutan. Kita tangkap gambar tuan-tuan, kita hantar bantuan, dalam masa yang sama kita tangkap gambar ni tuan-tuan menunjukkan keadaan kita yang menunjukkan kita merungut. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Benda ini telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan. Kita dah bagi aircon pada Masjid Ridwaniyah ni tuan-tuan, yang standing aircon ni, bukan calang-calang ni mak ni. Pernah nak beli satu ni letak kat rumah, rupanya memang bukan taraf aku nak beli aircon ni tuan-tuan. Bila tuan-tuan bagi standing aircon ni tuan-tuan bagi model, satu hari tuan-tuan pergi cerita kat orang, oh kalau tak ada aku yang bagi standing aircon ni, oh tak tahulah, hangat pijar lah, habis pahala kita buat charity kebajikan ni tuan-tuan. Ni yang maksud hadis ni. Barang siapa yang dia berperang pada jalan Allah bukan kerana Allah tapi kerana ghanimah. Ghanimah ni tuan-tuan termasuk material dan termasuk pujian. Orang nak cakap apa pada kita, orang nak praise apa pada kita, kita nak yang itu tuan-tuan. Kita nak like dalam Facebook, kita orang ikut kita, orang. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Oh, bukan apa saya ni ustaz letih ngikut pengajian ni. Daripada pagi tadi ustaz kuliah subuh. Jaga. Yatba'uha azza. Azza ni kata-kata kita yang menyebabkan tak ada pahala tuan-tuan. Pasal apa? Kita mengungkit-ungkit. Oh letih ustaz, nak kira hari ni ustaz letih. Mula ustaz daripada kuliah subuh ni dengan ustaz ni di masjid ni. Habis kuliah subuh ustaz, singgah kedai makan kejap, patah balik pula ustaz masjid, kuliah doa pula ustaz. Ustaz lepas kuliah doa tu saya pun baca Quran ustaz, lebih kurang dalam 2 jam. Balik rumah ustaz, qailulah sekejap, tidur sekejap qailulah sebelum pukul 12 lebih sebelum zuhur tu ustaz. Makan sekejap, keluar balik ustaz, solat jamaah zuhur, lepas tu ada pula kuliah lepas zuhur ustaz. Lepas asar tu ustaz, saya pergi pula kuliah ni. Tuan-tuan, cerita ni tuan-tuan kerana apa? Benda yang sepatutnya kita rahsiakan, benda yang sepatutnya hanya kita dan Allah, Allah yang menilai tuan-tuan. Tapi kenapa mesti kita menceritakan ya ta'buha azza, seolah-olah kita nak dipuji. Bukan ustaz je kita cerita benda tu, semua jamaah yang kita jumpa kita cerita. Untuk apa cerita ini? Pujian, ghanimah, ghanimah. Tak dapat material, dapat praise, dapat pujian, habis pahala tuan-tuan. Supaya orang puji. Oh hebat ni, oh hebat Haji, hebat Haji. Haji memang kita tengok warak betul lah, rajin lah Haji, komitmen istiqamah. Oh Haji dahsyat lah Haji, tengok dahi hitam pun tahu dah tuan-tuan. Orang kata pula dahi hitam cantik, super.
super pada pandangan kita, rupa-rupanya di sisi Allah tak ada pahala, tuan-tuan. Ini maksud hadis ini, barang siapa yang walaupun keluarnya pada jalan Allah, keluarnya tuan-tuan is amazing, hebat, tetapi keluar bukan kerana Allah, keluar kerana ghanimah, maka tuan-tuan, dia tidak mendapat apa-apa pahala, melainkan dia mendapat ghanimah, keuntungan dunia. Boleh tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, pada orang yang berjuang pada jalan Islam, kalau kita tangkap gambar tu masuk dalam Facebook supaya orang mengikut sunnah kebaikan tu, harus man sanna sunatan hasanah falahu ajru. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik, baginya pahala, dan orang yang mengikut sunnah dia ini juga dapat pahala. Dia dapat pahala, orang yang mengikut sunnah. So tuan-tuan buat charity, tuan-tuan sampaikan bantuan, kemudian tuan-tuan bagi tahu kepada orang ramai dalam Facebook, mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi ikutan bagi orang untuk berbuat kebajikan, maka harus. Tapi kalau tuan-tuan rakamkan gambar itu, masukkan dalam Facebook dengan tujuan dapat 1.2 million like. Pasal apa tuan-tuan dapat like? Video itu dilihat viewers dia sampai 2 juta. What for? Untuk apa? Supaya YouTube pay you. Itu berat. YouTube pay you, bayar kita tuan-tuan. Hari ni diceritakan kalau dapat viewers yang ramai, tuan-tuan akan dibayar dengan bayaran yang lumayan. Sebab tu ramai yang buat TikTok. Sampai orang tua pun buat TikTok, tuan-tuan. Ya Allah, menari pakai tongkat. Apa kejaduhnya, tuan-tuan? Pasal apa ni? Nak dapat like. Orang macam ni, tuan-tuan, buat benda-benda ini bukan kerana apa, melainkan ghanimah, supaya ramai viewer, ramai, banyak dapat bayaran. Dia tak dapat apa dengan perbuatannya itu, malah ia boleh menjatuhkan maruahnya. Wallahu alam bisawab, tuan-tuan. Kita cukup sekadar ini. Kita akan sambung lagi, tuan-tuan, pada bab pentingnya ikhlas. Kenapa ikhlas itu penting? Mari kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah menjadi kita orang-orang beriman. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salah من الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sebelum kita akhiri, tuan-tuan, sama-samalah kita tunggu untuk mensolatkan jenazah saudara kita ini. Kita doakan kebaikan untuk dia. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih.